أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Buat anak-anak murid Ustaz tahun 5. Okey, alhamdulillah hari ini Ustaz kembali lagi. Okey, Ustaz akan membuat sekali lagi pembelajaran secara online untuk subjek ibadah tahun 5. Okey, hari ini kita akan tengok subtopik yang seterusnya. Okey, subtopik apa yang seterusnya ni? InsyaAllah kita akan tengok kejap lagi. Tetapi sebelum tu, apa khabar semua anak murid Ustaz? Ustaz harapkan semua berada dalam keadaan yang gembira, dalam keadaan yang ceria insyaAllah. Okey, so hari ni kita akan masuk subtopik yang seterusnya, iaitu apa? Okey, tengok dekat slide Ustaz ni. Tajuknya adalah syarat-syarat solat jamak dan qasar. Okey, apa syarat-syarat dia? Okey, jom kita pergi ke slide yang seterusnya. Okey, boleh tengok dekat sini. Yang pertama adalah apa? Okey, kita pergi dengan syarat solat jamak takdim dulu. Okey, kalau ingat lagi minggu lepas Ustaz ada terangkan solat jamak terdiri daripada dua jenis, iaitu jamak takdim dan jamak takhir. Okey, yang pertama ni kita nak tengok dulu syarat solat jamak takdim dulu. Okey, apa syarat solat jamak takdim ni? Kita tengok yang pertama adalah ditunaikan secara tertib. Okey, boleh tengok dekat sini, ditunaikan secara tertib. Okey, secara tertib tu apa maksudnya? Secara tertib itu adalah mengikut turutan yang betul. Okey, macam mana? Okey, kita tengok dekat sini. Solat Zuhur dahulu, kemudian solat Asar. Okey, maksudnya dekat sini kita dahulukan solat Zuhur, selepas itu baru kita solat Asar. Okey, ini untuk gabungan jamak Zuhur dan juga Asar, di mana kita solat Zuhur dahulu kemudian baru kita solat Asar. Okey, seterusnya kita nak tengok solat jamak Maghrib dan juga Isyak. Okey, kalau kita jamakkan Maghrib dan juga Isyak, pastikan kita solat Maghrib terlebih dahulu, kemudian barulah kita solat Isyak. Okey, itu yang pertama. Okey. Okey, seterusnya apa? Yang kedua, cuba tengok dekat sini. Yang kedua, okey. Niat jamak takdim di dalam takbiratul ihram yang pertama. Okey, untuk solat jamak takdim ni, untuk solat jamak ni lah. Okey, kamu perlu berniat. Sebab kalau tak berniat tak boleh lah. Okey, kamu perlu berniat. Kalau tak niat tak sah lah. Okey, so perlu berniat jamak. Okey. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah berturut-turut di dalam kedua-dua solat jamak. Okey, maksud berturut-turut di sini adalah contoh kalau kamu solat jamak Zuhur dan juga Asar, selesai sahaja solat Zuhur, terus sahaja solat Asar. Segerakan solat Asar. Okey, jangan kamu lengah-lengahkan. Macam dah habis solat Zuhur, kamu pergi jalan-jalan pula, lepas tu baru solat Asar. Tak. Okey, tak boleh macam tu. Selepas habis sahaja solat Zuhur, terus sahaja solat Asar. Sama juga dengan Maghrib dan juga Isyak. Habis saja solat Maghrib, kamu terus sahaja solat Isyak. Okey, jangan lengah-lengahkan. Alright? Okey, ini adalah 3 syarat-syarat bagi solat jamak takdim. Okey, jelas ya? Alright? Okey, insyaAllah kita pergi ke syarat solat jamak takhir pula. Okey, so apa syaratnya? Kita tengok dekat situ. Okey, niat jamak takhir di dalam waktu pertama iaitu Zuhur ataupun Maghrib. Okey, untuk solat jamak takhir ini juga kamu perlu
berniat jamak takhir. Okey, apa niat jamak takhir ni? Okey, untuk niat solat-solat jamak ni nanti kita tengok untuk pembelajaran yang akan datang. Okey, apa lafaz niatnya? Okey. Itu nanti kita akan belajar bersama-sama. Alright? Okey, ini untuk syarat solat jamak takhir. Okey, pastikan jangan lupa untuk berniat solat jamak takhir. Okey, perlu berniat. Okey, seterusnya adalah apa? Syarat solat qasar pula. Okey, apa syarat-syaratnya ni? Okey, kita tengok. Yang pertama, pergi ke tempat yang baik, contohnya menuntut ilmu. Kalau kamu berjalan jauh tu, pastikan kamu pergi ke tempat yang baik lah. Macam pergi menuntut ilmu ke, pergi ziarah orang sakit ke. Jangan kamu pergi kat tempat yang tak elok pula. Lepas tu kamu nak solat jamak qasar, tak boleh lah. Okey, pastikan tujuan kita, perjalanan kita itu baik. Kita pergi ke tempat yang baik-baik sahaja. Okey? Alright. Yang seterusnya, jarak perjalanan tidak kurang daripada 2 marhalah ataupun bersamaan dengan 89 km anggarannya lah. Okey. Pastikan jarak perjalanan kamu tidak kurang daripada 89 km. Okey, perlu lebih daripada 89 km ni lah, 89 km ke atas. Okey. Kalau kamu nak pergi rumah jiran je, janganlah buat solat jamak pula sebab dekat kan. Okey, pastikan perjalanan kamu tu jauh lah, lebih daripada 89 km. Okey, alright. Itu baru dinamakan musafir. Okey, seterusnya yang ketiga, berniat qasar di dalam takbiratul ihram. Kalau untuk solat qasar ni kena lafazkan niat qasar tu lah, niat solat qasar tu lah. Okey, apa lafaz ni nanti kita akan belajar lah, lafaz niat solat qasar ni. Okey, tetapi perlu berniat. Kena niat, kalau tak niat tak salah. Okey, perlu berniat. Okey, yang keempat, tidak berimamkan orang yang solat sempurna tamam. Okey, kalau kamu nak buat solat qasar ni, kamu janganlah pula jadi makmum kepada orang yang buat solat solat secara sempurna. Maksudnya kalau kamu solat, kalau kan solat Zuhur contohnya kan, solat Zuhur ada 4 rakaat. Okey, kamu janganlah ikut imam yang buat solat Zuhur 4 rakaat. Sebab apa? Sebab solat qasar ni kita nak pendekkan rakaat tu daripada 4 rakaat kepada 2 rakaat. Okey, sama ada kamu buat solat qasar ni sendiri ataupun kamu berimamkan orang yang buat solat qasar ni juga. Okey, tapi jangan berimamkan orang yang buat solat sempurna rakaat tu lah. Contoh kalau solat Zuhur 4 rakaat, jangan ikut orang yang buat solat Zuhur 4 rakaat. Ikut orang yang solat qasar sama dengan kamu juga. Ataupun kamu buat sendiri. Okey. Yang kelima, mestilah solat yang mempunyai 4 rakaat. Okey, solat yang ada 4 rakaat apa? Yang pertama Zuhur, yang kedua Asar, dan yang ketiga Isya. Okey, itu saja yang boleh. Solat subuh yang 2 rakaat tu tak boleh dikasarkan, kekal 2 rakaat. Solat maghrib yang 3 rakaat tu pun tak boleh dikasarkan, kekal dengan 3 rakaat. Yang boleh kasar solat apa? Solat Zuhur, Asar dan juga Isya yang mempunyai 4 rakaat tadi. Barulah kita boleh kasarkan menjadi 2 rakaat. Okey, itu secara langsung syarat-syarat solat qasar. Okey. Seterusnya apa? Seterusnya sekian, terima kasih. Semoga berjaya. Good luck kepada semua. InsyaAllah itu sahaja untuk hari ini. Ustaz harapkan semua boleh faham dengan segala penjelasan Ustaz tadi. Okey, terima kasih atas kerjasama anda semua. Sila jaga diri, jaga kesihatan, buat kerja sekolah. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.